Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa di channel YouTube Ambo. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ambo, Jamin Hassan. Jadi pada malam ni kita nak buat satu reaksi emosi. Reaksi emosi ni kita akan bawakan satu video dan kita minta tetamu kita yang tidak asing lagi, seluruh dunia kenal dia, Tuan Haji Muhammad Sabu yang kita kasihi. Jadi saya akan bawa satu video dan dia akan tengok dulu. Lepas dia tengok, kita akan tengok reaksi dia dan kita tanya reaksi dia berkenaan dengan video yang kita akan minta dia tengok ni. Okey, ni satu video kita akan bagi Abang Mak kita dengar. Video 6 minit. Okey, kita nak dengar video ni. Aku uji dah sekarang ni, dan aku tinggal untukmu dua perkara yang selagi kamu pegang dua perkara ini, kamu tidak akan sesat. Pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Sadaqallah wa sadaqallah Rasulullah SAW. Yang dia sudah fungsi Al-Fadil ahli-ahli yang baru dilantik Timbalan Presiden Saudara Mak Sabu, Timat yang naik Presiden, termasuk seorang Esko Kerajaan Kelantan, pada jawatan kuasa termasuk seorang Esko Kelantan. Hadirin sekalian, saya pagi tadi tak boleh datang sini kerana masalah kesihatan, dan malam ini pun saya minta cakap awal sikit kerana jaga kesihatan saya. Mula-mula sekali saya nak ucap tahniah di atas pantikan yang telah dibuat kita tuan semua. Ramai daripada penulis, khususnya daripada utusan Malaysia, laga-lagakan di antara ulama dan profesional. Hadirin semua, ulama profesional sengaja diada-adakan oleh UMNO, dan saya minta daripada tuan-tuan semua nak tahu kalau pas ni tak usah baca surat khabar dia, tak usah baca, dengar daripada mulut orang pas ni. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak mengaji agama di mana pun. Dia buat 3 bulan beliau masuk Islam, terus dia lantik jadi panglima perang. Mak Sabu ni lama dah. Mak Sabu ni menang bukan kerana main kad, bukan undi orang Bangladesh, bukan undi orang Burma, bukan undi orang Pakistan, undi daripada orang PAS. Dia menang. Sejak daripada dia terlibat dengan politik masa universiti lagi, masa ITM lagi, dia terus bersama dengan PAS, tak pernah terlibat dengan UMNO. Ini kelebihan Mak Sabu. 2 kali Mak Sabu disumbat dalam ISA. Dia tunduk pada UMNO ke? Tidak. Dia sujud pada UMNO ke? Tidak. Pas mana baik antara Mak Sabu dengan balik Azhar, lepas tu jadi ulama muda UMNO? Mana baik? Hadirin sekalian, masalah kita menumpang atas bumi orang, bumi Allah. Bila kita menumpang, sebagaimana kita semua tahu, kita mesti patuh pada Tuhan punya bumi. Dan manusia, untuk manusia hidup di bumi ini, Allah Ta'ala buat langit. Kalau bumi saja tak ada langit, tak ada matahari, manusia tak boleh hidup. Siapa yang buat bumi? Allah. Siapa yang buat langit? Allah. Siapa yang membuat kita? Allah. Manusia perhatian semua, atas dunia ni ada benda yang kita panggil hayawan. Burung dia boleh berkukuk, ya. Kucing boleh mengiung, ya. Anjing boleh menyalak, ya. Lembu boleh bertebah, ya. Manusia boleh berlaku. Ada manusia boleh menyalak, ada manusia boleh berkukuk, ada manusia boleh bertebah. Nak tentukan manusia ni cakap saja tidak bertebah, tidak mengiung,
Tak ada cara lain daripada melalui Islam. Islam mengajar manusia kenal diri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan manusia ni mati hidup, liyabluwakum, supaya mencoba kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara manusia yang lebih baik dari segi aktiviti. Jadi boleh hari demikian kita berasa bangga. Boleh seorang presiden, nak apa nama, timbalan presiden, dia sangat dibenci oleh musuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita doa lah mudah-mudahan Mak Sabu diapit oleh Allah dengan taufik dia, hidayah dia, dan dia ni insyaAllah kemana dia pergi, belum pada jadi timbalan presiden lagi, orang ramai. Mana Mak Sabu ceramah di Kelantan, orangnya ramai, lebih kurang dah Suryaya pas Kelantan pergi ramai orang. Mak Sabu lebih mesra dengan non-Muslim, dengan watak dia, dengan penampilan dia. Golongan non-Muslim, Cina baik, India baik, lebih mesra dengan dia. Kalau saya pergi itu, Cina masuk juga tapi malu-malu. Boleh jadi penampilan saya lain sikit, tapi Mak Sabu lebih rapat. InsyaAllah UMNO tak nyenyak tidur dengan badan. InsyaAllah saya minta Mak Sabu letak di bawah portfolio dia golongan non-Muslim, supaya non-Muslim dia mesra dengan PAS dan Mak Sabu. InsyaAllah kita doa dah, mudah-mudahan Allah menyebarkan faham Islam lebih cepat daripada biasa, kerana Mak Sabu ni jenis orang tua padang, bukan dia pembeli atas surau tapi dia tak balik sahaja, tidak. InsyaAllah para hadirin semua, saya sekadar mengucap tahniah saja, kesihatan saya, tolong maafkan saya nak putih zakat tu. Boleh dikatakan dalam ucapan almarhum Tok Guru ni, awal sampai akhir seolah-olah dia mari pada malam tu hanya nak memuji Abang Mak sahaja. Semua kita tahu pada 8 tahun dulu tu Abang Mak bertanding 3 penjuru bersama dengan Nasaruddin Maiso, Tuan Ibrahim Tuan Mai. Dua-dua tu dikatakan golongan ulama. Golongan ulama daripada Malaysia sangat kuat. Tetapi Tok Guru pada malam tu dengan penuh gembira. Ucapan dia tu memes mata-mata untuk ucap tahniah ada betapa gembiranya Tok Guru mendapat timbalan presiden, yakni Tuan Haji Mak Sabu. Jadi kita nak dengar apa memang perasaan Abang Mak setelah melihat video ni, yang kita rindu semuanya. Apa perasaan Abang Mak setelah melihat video ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya bila saya dengar ucapan Tok Guru malam itu dan diulang beberapa kali melalui YouTube, rakan-rakan menghantar balik semula, sebenarnya saya gerun. Saya takut. Sebab yang memuji itu, dia adalah Mursyidul Ampas. Dia adalah digelar ulama. Dan kehidupannya sampai akhir lebih banyak dilihat kebaikan daripada kalau ada keburukan. Saya bila dipuji sebegitu rupa oleh Mursyidul Ampas, seorang ulama yang diiktiraf oleh kawan dan lawan, memang saya gemetar. Malam itu saya dalam bahasa Kelantan jerit lah, terbit air mata. Sebab kita nak hidup ni tak tahu berapa lama lagi. Ada manusia di peringkat awal perjuangannya bagus, tapi bila dapat kuasa, mereka membolot harta kekayaan, menindas lawan dan sebagainya, berlaku di mana-mana. Bahkan melakukan kebaikan ini dalam Islam memanglah dianjurkan, disarankan. Tapi jangan lupa, kadang-kadang orang bukan Islam, mereka melakukan perjuangan dengan ikhlas untuk kepentingan manusia. Kita tidak tahu mereka didorong oleh apa. Misalnya pejuang-pejuang alam sekitar, mereka sanggup menambat diri mereka di kapal-kapal nuklear supaya kapal nuklear tidak melintasi di kawasan tertentu yang boleh berbahaya kepada lautan dan manusia. Begitulah juga daripada NGO non-Muslim dari Eropah sanggup bersama dengan penduduk-penduduk Palestin pergi untuk mengutip
buah zaitun, bila buah zaitun masak, sebab pokok zaitun itu ditanam oleh nenek moyang orang Palestin. Sekarang kawasan itu ditawan oleh Israel. Maka NGO yang bukan Islam ini bersama dengan anak cucu tuan tanah itu datang mengambil buah zaitun itu dia kerana hak mereka. Kadang-kala sampai mereka itu terbunuh menghadapi tentera Israel. Jadi kalau orang bukan Islam yakin dengan perjuangan mereka, kenapa kita tidak boleh menandingi mereka? Banyak orang yang setelah meninggal dunia dihormati amat sangat oleh rakyat. Di antaranya seperti Ho Chi Minh, masuk Imam Khomeini, yang mutakhir inilah, yang lama lalu mimpi-mimpi Islam terlalu banyak yang bersifat begitu. Begitulah juga seorang tokoh yang berkhidmat pada masyarakat, Mother Teresa, yang akhirnya diiktiraf menjadi seorang yang pemegang Nobel kerana perkhidmatannya kepada masyarakat awam. Kita orang Islam sepatutnya lebih daripada itu. Tetapi secara umumnya orang Islam sekarang berada di bawah. Bila belum berkuasa, menjerit itu dan ini, hal keadilan dan sebagainya. Tapi bila berkuasa menjadi penindas. Lihatlah apa yang berlaku di Timur Tengah. Tak ada satu pun negara yang boleh dibuat contoh, khasnya negara-negara Arab. Semuanya menjadi negara penindas kepada rakyat. Tidak ada hak asasi manusia. Saya bimbang inilah juga yang ditiru oleh anak-anak muda, terutama daripada parti yang Tok Guru Nik Aziz tinggalkan, iaitu PAS. Sekarang anak-anak muda mereka banyak lebih terpengaruh dengan perkara-perkara yang berlaku di Timur Tengah, bukan terpengaruh dengan ajaran Islam, tetapi terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bersifat takfiri yang menghancurkan hampir seluruh Timur Tengah sekarang. Oleh itu, pujian Tok Guru Nik Aziz pada saya amat gerun. Sebab saya dah biasa jadi menteri walaupun tak sampai 2 tahun. Saya tahu kalau tidak kuat pegangan ataupun integriti, kita akan terjebak. Sebab setiap orang nak menjadi kaya cepat. Kalau untuk dirinya dah lepas untuk isteri, isterinya dah lepas untuk anak-anak, untuk anak-anak dah lepas cucu, untuk cucu dah lepas rakan-rakan. Dia akan fikir kepada itu. Sebab itulah seorang menteri itu bila pergi ke mahkamah, terkejut kita. Dalam bank ada 800 juta, ada yang 900 juta. Ini tentu curi, bukan daripada gaji dan elah mereka. Bila saya lihat perkara ini, saya bimbang. Pujian Tok Guru Nik Aziz itu adakah dapat saya pikul? Kerana dia dah tak ada lagi nak menegur kita. Cuma pesanannya itu kita akan terus pegang. Semoga kita akan terus berusaha dan mengemukakan Islam rahmat untuk semua. Bukan Islam membawa masalah untuk semua, tapi Islam penyelesaian untuk semua. Inilah yang diutarakan oleh Parti Amanah Negara sekarang. Okey, last habis Mak. Ucapan Tok Guru tu bolehlah kita katakan seperti wasiat lah. Ya. Seperti wasiat. Maksud dia, perjuangan Abang Mak adalah perjuangan ori PAS. Jadi yang terakhir Mak, sebelum kita habiskan video kita ni, saya yakin masih ada lagi dalam PAS yang betul-betul menyokong perjuangan ori PAS. Cuma mereka lari punca. Jadi apa pesanan Abang Mak kepada mereka yang berada dalam PAS tetapi tercari-cari perjuangan sebenar? Saya baru-baru ini, kira-kira 4-5 bulan yang dulu ke Indonesia. Lawatan resmi ke Indonesia, bertemu dengan Menteri Pertahanan, iaitu Bapak Prabowo. Besoknya itu diatur forum oleh Nahdlatul Ulama. Di antara yang terlibat dalam forum itu ialah Menteri Undang-Undang dan juga seorang menteri yang lain lagi. Kemudian yang berada di hadapan itu bekas-bekas menteri dan pemimpin kanan Indonesia. Dan kami berpandangan yang sama, iaitu gerakan Islam mesti lahir daripada acuan di Nusantara ini. Kita tidak boleh ambil acuan Timur Tengah untuk dibawa ke sini kerana cara mereka telah gagal. Oleh itu mesti kita membawa acuan Nusantara.
Sebenarnya acuan ini pernah dikemukakan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, yaitu pergerakan kita mesti dalam bersifat Nusantara, budaya kita. Dan adapun gerakan-gerakan Islam yang lain boleh kita ambil sebagai perbandingan contoh, tapi tidak boleh kita bawa sepenuhnya ke sini, sebab kita mempunyai budaya yang berlainan. Dan inilah yang kami tekankan bersama dalam forum yang didengari dan diikuti oleh jutaan rakyat di Indonesia dan di Nusantara ini. Dan saya yakin pesanan untuk Guru Nik Aziz ini selalu menyebut Islam ini bukan hak Melayu, Islam ini bukan hak PAH, Islam ini hak semua. Jadi dia ulang-ulang perkara itu, dia tekankan soal Islam itu. Sebab itu saya menyebut, walaupun Karpal Singh dalam hidupnya itu sampai satu peringkat dia menyebut, kalau laksana hudud, langkah mayat saya dulu. Tapi bila saya tanya dia, bagaimana tu Guru Nik Aziz? Dia kata, itu Tuhannya orang. Artinya dia hormat kehebatan, ketulusan, keikhlasan, integriti yang ada pada Tuk Guru Nik Aziz. Tapi ulama-ulama yang ada dalam PAS sekarang ni, tanya orang bukan Islam, semua mereka benci. Karena cakap ni sikit, nak kapir ke orang itu, nak sesatkan orang ini, dan tanpa menunjuk teladan yang baik. Tambah sekarang, mereka sedang berebut ghanimah bila dapat kerajaan melalui pintu belakang. Terima kasih. Jadi terima kasih. Ini reaksi video Tok Guru. Jadi sehingga di sini saja. Teruskan menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Pastikan share kepada penyokong-penyokong PAS yang sedang tercari-cari perjuangan sebenar dalam PAS. Bersama kami Pakatan Harapan Perjuangan Sebenar Almarhum Tok Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.